Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama pada pagi ini untuk sama-sama bersiaran, untuk memuhasabah diri kita, supaya kita dapat sedikit panduan dan kita hidup dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, al-lisanu saghirul jirmi azimul jirmi. Orang Arab menyebut lidah saghirul jirmi, bentuknya kecil, azimul jurmi, tapi akibatnya besar. Dengan lidah orang boleh ketawa, dengan lidah orang boleh menangis, dengan lidah kadang-kadang orang boleh bahagia, dengan lidah orang merana, dengan lidah satu keluarga kadang-kadang berpecah belah, dengan lidah dua keluarga berkasih sayang, dengan lidah kadang-kadang orang saling berbunuhan, dengan lidah orang kadang-kadang bawa ke syurga dan kadang-kadang bawa ke neraka. Hari ini kita nak menyambung perbahasan berkenaan dengan mengumpat. Dan saya suka nak sebut bahawa orang mengumpat ialah orang yang paling jijik perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang mengumpat ini ialah orang-orang yang digambarkan sebagai ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu suka untuk memakan daging saudara kamu yang sudah mati? Ini kita dah sebut dulu bahawa orang mengumpat ni ialah orang yang dia makan daging saudaranya. Yang kita sebut bahawa kita makan daging, Masya Allah, kita suka makan daging lembu, daging kambing, kita masak kari, masuk kurma, masak lemak, cili api, goreng, kita makan. Tapi orang mengumpat, ya Allah, dia makan daging saudaranya. Saudaranya macam mana? Saudaranya yang sudah mati. Kita boleh bayangkan, subhanallah, orang kalau mati dalam satu majlis kematian, apa yang orang buat? Kalau dalam satu majlis kematian, orang datang, orang diam, orang menangis, merah matanya, cakap pun perlahan-lahan, angkat kain, angkat air, bawa kapas, bawa kain. Orang cakap perlahan, sedih dengan kematian. Tapi orang mengumpat ini digambarkan sebagai orang yang makan daging saudaranya. Maknanya kalau satu majlis kematian, orang lain mati, sedih, kita yang mengumpat seolah-olah pergi rumah orang. Mana pisau, mana parang, aku nak potong daging orang yang sudah mati itu. Subhanallah, jijiknya orang yang mengumpat ini. Sebenarnya bukan itu saja. Orang yang mengumpat ini bukan dia makan daging saudaranya yang sudah mati saja, tapi daging saudaranya yang mati itu ialah daging yang sudah reput, yang kita sebut dulu orang yang mengumpat sebenarnya seolah dia makan daging saudaranya yang sudah mati, yang dia memang tak suka, tapi darah daging yang sudah mati itu ialah daging yang sudah berulat, bercampur dengan darah, bercampur dengan nanah. Sebab itulah orang mengumpat, orang yang sangat kotor. Sebab itu muslimin sekalian, kalau kita lihat ada orang mengumpat, kita dengar orang mengumpat, kita sebut apalah? Kita sebut gurau-gurau. Siapalah duk makan daging busuk ni? Kenapalah majlis kita ni busuk sangat, hapak. Dan sebab kenapa? Sebab ada orang mengumpat. Itu gambaran orang mengumpat, memang orang kotor. Okey, dalam pertemuan lalu kita juga menceritakan berkenaan dengan sebab orang mengumpat. Sebab-sebab orang mengumpat, kerana marah, kerana dengki, kerana hasad, nak hina orang dan sebagainya. Hari ini kita akan menyebut bagaimana ada, kalau kita sebut tentang perihal orang lain, perbuatan orang lain yang tak elok pada orang lain, yang kalau dia tahu walaupun dia marah, dia tak dinamakan dia tak dinamakan sebagai mengumpat. Ada peruntukan dalam Islam. Yang pertama, orang yang tidak dipanggil mengumpat, kalau sebut perkara ni, dia tak panggil mengumpat. Apa dia? Yang pertama, dia tak panggil mengumpat kalau kita mengumpat tentang keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu, untuk apa? Kita beritahu pada orang, supaya orang tu membetulkan kesilapan yang dilakukan, membetulkan kemungkaran yang dilakukan. Contohnya, kita beritahu pada seorang pakcik, seorang ayah, pakcik, anak pakcik, saya tengok perangai, Masya Allah, pakcik buat dosa, buat maksiat, minum arak,
beli filem lucah makcik saya tengok pakcik. Jadi pakcik saya bagi tahu ni bukan apa, supaya pakcik boleh betulkan dia, cuba cek apa dalam buku dia, dalam beg dia sebagainya, supaya dia tak terlibat lagi, halang dia jangan sampai dia buat masalah. Kita menceritakan keburukan orang dengan harapan supaya orang yang dengar itu dia memang ada autoriti, ada hak untuk mengubah, mendidik dan menasihat orang yang buat dosa. Yang tu dia tak panggil mengumpat. Ataupun kita cerita kepada suami, saya tengok isteri awak beginilah, tapi dengan niat apa? Dengan niat memang untuk mengubah orang itu daripada buat mungkar. Bukan kita sengaja-sengaja buat. Kalau sengaja-sengaja buat, muslimin sekalian, dia tak panggil dia akan panggil fitnah. Dan fitnah disebut dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu dia lebih teruk daripada membunuh lagi. Sebab kalau membunuh, sekali bunuh, mati, tanam, habis cerita. Orang lain menangis, sedih, sedihlah cukup. Sehari dua, seminggu dua, mati. Tapi orang kalau dia buat fitnah, orang itu kadang-kadang badannya masih hidup tapi hatinya mati, jiwanya merana, keluarganya susah, temannya susah, hidupnya susah, maruahnya jatuh, orang hina. Kemana dia pergi? Seolah-olah dia bangkai seorang tubuh yang sudah tidak bernyawa lagi, hilang segala-galanya. Fitnah sangat berbahaya. Sebab itu muslim-muslim, jadi untuk mencegah mungkar, kalau kita tak mampu, kita beritahu kepada orang berkebolehan untuk mengubah, dia tak panggil itu mengumpat. Yang kedua dia tak panggil mengumpat juga. Apa dia? Sekiranya kita mengadu kepada seorang yang berpengetahuan, contohnya orang alim, ustaz, orang mufti, qadi, yang memang berkebolehan, kita mengadu sesuatu perbuatan kawan kita, teman kita, anak kita, suami kita, isteri kita yang tak elok, beritahu tak elok, nak tanya fatwa, nak tanya pendapat. Contohnya beritahulah, suami saya satu hari dia pukul saya. Bila dia pukul saya pula, dia terajang. Lepas dia terajang, dia lanyak saya. Lepas lanyak, dia marah saya. Dia keluar satu perkataan, keluar kamu dari sini, jangan balik-balik lagi, aku tak nak tengok muka kamu. Ustaz, contohnya saya cerita suami saya cakap begitu. Kenapa Ustaz? Saya nak tahu yang tu jatuh talak ataupun tak jatuh talak. Nak tanya untuk tahu hukum, fatwa, tak mengapa. Jumaat ini, 1 petang di TV3. Pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan bin Harb, dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, suamiku ni banyak duit ya Rasul, tapi dia kedekut, dia haji bakhil. Disebut kat Rasulullah, duit tak cukup, makan tak cukup, duit banyak. Maka Rasulullah SAW bersabda, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Dia kata, ambillah daripada duit yang ada padanya. Untuk apa? Untuk diri kamu dan untuk anak-anak kamu. Untuk apa? Untuk ma'ruf, untuk belanja rumah. Boleh ambil duit suami yang memang tak menunaikan tanggungjawab dia memberi nafkah, boleh ambil untuk makan, untuk belanja wajib. Tapi kalau ambil duit suami nak pergi berjoli pula, makan angin terbang sampai ke London, itu tak boleh, tak dibenarkan. Wajib minta izin daripada suami. Cuma saya sebut tadi, Hindun mengadu pada Rasulullah, sebut perangai tak elok suaminya yang kedekut. Rasulullah sebut, nak menceritakan, kalau kita nak mengadu pada seseorang, nak dapat satu maklumat, nak dapat satu tunjuk ajar, nak dapat satu hukum, maka dia tidak dipanggil sebagai mengumpat. Yang ketiga, dia juga tidak dipanggil mengumpat lah. Kalau kita sebut keburukan seseorang, apabila orang tanya kita, dan yang tanya tu nak dapat pendapat, nak mendapatkan daripada kita pendapat berkenaan dengan seseorang. Contohnya, kalau nak jadi calon mertua, calon menantu, calon isteri, tanya orang, saya nak kahwin dengan dia lah, tapi kamu kenal dia? Ya kenal. Kalau kenal, macam mana perangai dia? Jangan. Perangainya Masya Allah, segala kaki ada daripadanya. Kaki judi, kaki arak, kaki sepak, kaki pukul, semua kaki ada. Yang tu beritahu betul kalau apa yang kita tahu, bukan tambah-tambah. Sebab orang kita ni Masya Allah, kalau lidah punya perangai, kalau kita kirim duit pada seseorang, tolong kirim duit pada dia ya. Biasanya kalau kirim duit pada seorang 100, jangan harap lebih, kurang ada. Itu perangai orang. Kalau kirim duit 100 pada seseorang, jangan harap lebih, kurang ada. Maknanya kalau kirim 100, dia tak jadi 110, kurang ada. Ada orang ambil itu. Tapi kalau kirim berita, beritanya satu kaki, insya Allah kurang tak ada, lebih ada.
Itu perangai orang. Kalau kerja tambah, memang kerja kita. Haram kalau kita tambah yang bukan-bukan. Sebab contohnya orang tanya pendapat kita, macam mana perempuan tu, kita kata, perempuan tu gitu. Kenapa buat gitu? Kalau kita cerita yang tak elok supaya apa? Supaya dia ambil anak kita, itu berdosa. Macam cerita bawang putih, bawang merah lah. Kan tahu cerita tu kan? Jadi nak ceritanya, kita boleh cerita keburukan seseorang kalau dia ada cacat, dia ada apa perangai tak elok kepada bakal yang akan jadi suami ataupun isteri, supaya menjadi satu guideline kepadanya, menjadi satu pemikiran kepadanya, nak pilih atau tak pilih. Boleh cerita yang tak elok. Maklumlah, ada orang tu kadang-kadang penyakit HIV ke, orang tu ada perangai tak elok ke, dan sebagainya. Jadi menceritakan itu, dia tak panggil sebagai mengumpat. Sebab ada kadang-kadang penampilan, Masya Allah, nak pergi meminang bawa Mercedes, tuannya rupanya basikal cabut pun tak ada kadang-kadang. Jadi kita boleh ceritalah. Kemudian dia tak panggil mengumpat juga sekiranya kita menggelarkan seseorang itu dengan gelaran-gelaran yang tak elok, tapi tuan dia dah tak marah. Contohlah, orang lelaki itu gemuk, dia tu gemuk, badannya besar, kita panggil dia Doraemon. Panggil Doraemon, mentang-mentang kepalanya besar, kepalanya bulat, badannya besar, kita panggil Doraemon. Kalau dia tak marah, tak apa. Macam ada orang, seorang isteri, boleh dipanggil suaminya Bang Doraemon, dia gelarkan suaminya Doraemon. Tapi yang peliknya, suami jawab pula, jawab pula tu, ya jaya pula. Jadi kalau dah memang panggilan itu dia memang dah suka, dia tak marah, maka dia tak panggil mengumpat lah tu. Contohnya si Tempang, kita panggil, si Tempang, dia tak marah. Dia buta semua, si buta daripada gua hantu, dia tak marah, tak apa. Jadi yang jadi masalah, panggilan yang dia tak suka, panggilan yang tak elok, dia tak suka. Tak apa. Macam minta maaf saya sebut, macam kita punya pelakon ada namanya Ibrahim Pindik, tapi dia suka dengan panggilan sehingga dia terkenal dengan filem-filem dia dan sebagainya. Jadi panggilan itu macam ada di kampung-kampung, ada orang mentang-mentang namanya Mat, dia jual ikan, dia panggil Mat Ikan. Kalau dia tak marah tak apa. Contohnya seorang tu nama Embung, jualnya buluh, Embung buluh, tak marah tak apa. Tetapi kalau seorang Mat, dia jual beruk, kalau panggil Mat beruk, dia marah, itu haram, berdosa. Ini ceritanya kalau dia tak marah. Kalau marah, haram. Hati-hati nak gelar kawan kan, panggil panggilan jangan. Kalau nak panggil nama ya Allah, kawan tu nampak senyum tapi hatinya terguris, itu juga berdosa. Yang seterusnya, kalau mengumpat begini, sebut keburukan orang begini, dia tak panggil mengumpat. Apa dia? Contohnya, orang menyebut keburukan seseorang di mahkamah. Hakim panggil, okey, kamu beri keterangan tentang seorang itu. Bagaimana kamu lihat dia melakukan kemungkaran, dia bunuh orang, dia berzina, dia merompak, dia minum arak dan sebagainya. Tolong cerita. Kita memang tengok betul. Kita boleh cerita satu-satu dalam mahkamah tanpa berselindung lagi, maka dia tak dipanggil mengumpat. Malah kalau waktu itu kita berselindung, maka hukum berdosa sebab menjadi saksi. Dah kita ikhtiarkan kita nak jadi saksi, kita kena cerita jelas satu persatu. Yang itu dia tidak panggil mengumpat. Dan satu laginya, dia tidak panggil mengumpat juga sekiranya nak mengelakkan seseorang itu daripada terkena tipu, daripada kejahatan. Contohnya ada seorang tu dia buat satu skim cepat miskin. Bukan skim cepat kaya, skim cepat miskin. Dah banyak ditipu kita, orang kampung ditipunya, tiba-tiba didekatinya kawan yang baru. Kita boleh beritahu, oi, aku punya Masya Allah dah berapa ribu habis tanah, habis rumah, habis kereta digadai untuk pelaburan, katanya skim cepat kaya, rupanya cepat miskin. Boleh beritahu kat dia supaya dia tidak tertipu dengan perbuatan jahat mungkar yang dilakukan oleh seseorang itu. Dia tidak dipanggil sebagai, dia tak panggil sebagai mengumpat. Muslimin yang dirahmati sekalian, kemudian dia juga tak panggil mengumpat sekiranya seseorang itu melakukan satu kejahatan, kezalimannya memang sudah merata semua sekali, orang semua tahu kejahatan dilakukan. Maka waktu itu kalau menceritakan keburukan yang dilakukan oleh orang yang memang jahat betul, maka hukumnya dia tak panggil sebagai mengumpat. Sebab menceritakan untuk menyelamatkan orang lain daripada terkena kejahatannya, kezalimannya, azabnya dan sebagainya, maka dia sudah tidak dipanggil sebagai mengumpat. Macam Qarun zaman dulu, Fir'aun zaman dulu, Haman dan sebagainya, maka itu dia tidak panggil sebagai mengumpat. Sebab kejahatannya sudah melata, semua orang tahu. Malah kadang-kadang wajib menceritakannya. Kemudian, bila kita dulu cerita tentang penyakit mengumpat, dan sekarang ni bagaimana kita nak cerita berkenaan rawatan supaya kita tidak Allah ampunkan dosa kita. Yang pertama,
Orang mengumpat ini, kalaulah dia nak minta ampun dengan Allah, yang pertama, dia kena beristighfar. Istighfar sebanyak mungkin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rasulullah SAW yang tidak berdosa tu muslim-muslimah, dia beristighfar 70 kali sehari. Kita yang banyak dosa ni, Masya Allah, kadang-kadang istighfar kita bila orang tak ada mari, astaghfirullahalazim. Kita punya istighfar kita kadang-kadang bukan istighfar datang daripada lubuk hati, tapi istighfar tersilap cakap, istighfar jatuh benda dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya, kalau kita memang banyak mengumpat, kita yang tahu tentang diri kita, kita tahu tentang lidah kita, kita kena, yang pertamanya nak mengumpat, kita, nak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebagai kafarah, kita kena banyak istighfar. Yang kedua, ada setengah ulama mengatakan, antaranya Hasan Al-Basri, dia kata antara cara kita nak kafarah ialah dengan kita mendoakan, ya Allah ampunlah orang yang kita umpat itu. Yang ketiganya, kita perlu pergi minta maaf dengan orang yang kita umpat. Tapi kalau kita pergi minta maaf, bahananya lebih besar lagi, yang dia tak tahu sampai jadi tahu, kemudian hubungan baik jadi retak, yang tu jangan. Cukup dengan kita istighfar, cukup dengan kita mendoakan supaya Allah mengampunkan dosanya. Dan satu lagi, ada ulama mengatakan, banyaklah kita bersedekah. Sebab sedekah itu, insya-Allah nanti kalau dituntut di padang mahsyar dengan pahala kebaikan kita, sebab kita beritahu orang yang mengumpat ini, dia akan dihilang. Dia sebagai umpat, sebenarnya sebagai pencukur, dia akan mencukur kebaikan yang kita lakukan. Jadi tolong sedekah banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala akan, Allah akan mengampunkan kita. Kemudian untuk merawatnya, untuk merawat supaya kita jangan mengumpat, yang pertama rawatannya ialah dari sudut, kita namakan dari sudut kesedaran. Maksud macam mana? Untuk mengelak diri daripada mengumpat, yang pertama saya nak sebut, kita kena fikir bahawa orang-orang yang mengumpat ini sebenarnya dia mendatangkan kemurkaan Allah. Ya Allah, Allah kalau murka, maka malaikat pun tak suka, roh-roh yang baik pun tak suka, nabi-nabi pun tak suka. Jadi ingat, menghalang kita mengumpat, bahawa kalau kita mengumpat, Allah murka. Dan bayangkan, apalah erti kehidupan ini kalau sudah dimurkai oleh Tuhan kita. Bayangkan kita semua yang bekerja, dimurkai, dimarahi oleh bos kita. Masya Allah, kadang-kadang tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi pun tak basah. Sebab dimarah oleh orang-orang yang kita hormati. Bayangkan kalau Allah murka. Satu. Yang keduanya, untuk menghalang daripada kita melakukan mengumpat ini, kita kena sedari bahawa sebenarnya orang yang mengumpat ini, kita sedang mencabut kebaikan kita. Ya Allah, muslimin muslimat, rugilah sembahyang kita buat, rugilah sembahyang Quran yang kita baca, rugilah sedekah yang kita buat, rugilah kebaikan yang kita buat. Kenapa? Rupa-rupanya kebaikan yang kita buat akan dipindahkan kepada orang mengumpat ni, tuan-tuan. Kadang-kadang Masya Allah, mukanya hodoh orang mengumpat ni, subhanallah. Mukanya kadang-kadang subhanallah, kadang-kadang bukannya muka hodoh, dengan moncong, dengan mulut, dengan hidung dan sebagainya. Kadang-kadang mulutnya pun berbuih. Berbuih itu kadang-kadang mengalahkan fake berbuku kadang-kadang. Punyalah teruk dengan moncong-moncongnya. Kalau kita boleh ambil kat kamera gambar lah orang mengumpat, Masya Allah, malu tengok muka kita. Jadi yang ketiganya, orang mengumpat ni, dia kena faham, supaya dia halang, dia ingat bahawa dia mengumpat itu dikutuk oleh Allah Ta'ala. Yang seterusnya, untuk menghalang kita daripada mengumpat, kita kena tahan diri kita, kena fahamkan diri kita apa dia. Orang mengumpat, kita sedang menempah nama di neraka, mensenaraikan nama kita kat neraka. Orang lain duk sibuk-sibuk menyenaraikan syarikat di BSKL, kita sibuk menyenaraikan nama kita di neraka Allah. Kan kerja tak elok macam tu. Muslimin yang dirahmati sekalian. Kemudian, orang mengumpat ni sebenarnya, kita nak halang kita daripada jangan mengumpat. Saya sebut dulu. Dulu kita sebut, kadang-kadang orang mengumpat tu kenapa? Kerana dia marah. Sebab dia nak merawat kemarahan dia, mengumpat. Untuk merawat kemarahan itu, kita kena ingat bahawa apabila kita marah pada seorang sampai mengumpat, Allah lebih marah pada kita. Lagi kita mengumpat, lagi Allah marah. Lagi kita nak rawat kemarahan kita, lagi Allah marah, lagi Allah murka. Dan sebenarnya penyakit marah yang sampai tak boleh maaf ini adalah penyakit syaitan. Syaitan. Kita dengar cerita syaitan dulu, ya Allah. Bagaimana Nabi Musa nak minta doa dengan Allah supaya Allah ampunkan yang bernama Iblis. Apa kata Iblis? Iblis kata, Allah kata boleh nak ampun, tapi Iblis kena minta maaf dengan Adam.
Kat mana? Pergi ke kubur Adam. Iblis kata, ya Allah, kalau masih hidupnya aku tak minta maaf, kalau sudah mati lagi aku tak minta maaf. Tengok, dendam. Jadi orang berdendam sebenarnya, orang yang mengumpat sampai mengumpat orang, sebenarnya dia sedang dihinggapi dengan penyakit iblis. Kemudian kadang-kadang kita mengumpat, kita sebut dahulu, kita mengumpat sebab kita hormat kawan kita. Kawan kita cakap, kita kipas-kipaskan, bagi seronok, ya ke, kawan jadi seronok. Kenapa seronok? Supaya nanti dia mengumpat, kita jadi penyokong. Bila kita mengumpat, dia pula penyokong. Sebenarnya nak beritahu, kita nak jaga hati orang, nak untuk merawat mengumpat. Kenapa kita tak boleh jaga hati Allah? Kenapa tak boleh jaga syariat Allah? Jadi orang yang faham begini, dia akan boleh merawat dirinya, merawat dirinya. Dan satu lagi, kalau kita mengumpat pada orang, sebenarnya kita mengumpat orang, sebenarnya kita sedang memberitahu kepada orang, ataupun orang mengumpat dengan seorang depan kita, kita dapat isyarat. Kalau dia boleh cerita keburukan orang depan kita, dia juga boleh cerita keburukan kita depan orang. Jadi kalau kita faham gitu, saya tak akan mengumpat. Kenapa? Menjatuhkan maruah saya. Nanti orang anggap saya pun boleh mengumpat tentang dia di hadapan orang. Akhir sekali, 2-3 sebab itu boleh merawat kita. Di samping kita banyak beristighfar, baca Quran dan bertaubat dengan Allah Ta'ala. Sekian. Semoga kita selamat dunia akhirat dengan lidah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.